Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harapkan murid-murid semua berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, kita teruskan lagi pelajaran bahasa Melayu kita pada hari ini dengan tajuk cantik dan sihat. Masih lagi dalam tema kebersihan dan kesihatan, iaitu dalam unit 8, jadikan amalan. Standard pembelajaran untuk hari ini ialah 5.1.4, iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Bahagian 1 iaitu kata hubung. Objektif pelajaran. Yang pertama, memahami dan mengenal pasti kata hubung. Kedua, melengkapkan ayat menggunakan kata hubung yang betul. Dan yang ketiga, membina ayat menggunakan kata hubung dengan betul. Kriteria kejayaan. Murid dapat memahami konteks golongan kata hubung dengan betul dan tepat. Baiklah murid-murid, apa itu kata hubung? Yang pertama, kata hubung ialah perkataan yang menghubungkan atau menyambungkan dua ayat tunggal atau lebih dua ayat tunggal. Ayat yang terhasil daripada penyambungan dua ayat atau lebih daripada dua ayat dinamakan ayat majmuk. Jenis kata hubung. Kata hubung terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, kata hubung gabungan dan yang kedua, kata hubung pancangan. Baiklah murid-murid, apakah kata hubung gabungan? Kata hubung gabungan ialah menyambungkan dua ayat yang sama penting kedudukannya. Kata hubung gabungan adalah seperti dan, sambil, atau, lantas, malahan, lalu, tetapi, serta, maka, bahkan. Contoh ayat menggunakan kata hubung gabungan. Yang pertama, Zarif mencuci pinggan mangkuk sambil mendengar radio. Contoh yang kedua, Hani membuka begnya lalu memasukkan beberapa buah buku. Contoh yang ketiga, Julina suka menyanyi tetapi kakaknya suka menari. Dan contoh yang terakhir, aktiviti gotong royong bukan sahaja untuk menjaga kebersihan, bahkan untuk menceriakan persekitaran. Itu dia murid-murid. Kata hubung yang digunakan iaitu sambil, lalu, tetapi, bahkan. Baiklah, seterusnya. Apakah kata hubung pancangan? Kata hubung pancangan ialah menyambungkan satu ayat induk dengan satu atau lebih ayat kecil. Kata hubung pancangan seperti jika, walaupun, bahawa, sehingga, sementara, lalu, agar, apabila, kerana. Baiklah murid-murid, contoh ayat menggunakan kata hubung pancangan. Contoh yang pertama, Lily termenung kerana dia sangat sedih. Lily termenung merupakan ayat utama. Ayat kecilnya ialah dia sangat sedih. Kenapa Lily termenung? Kerana dia sangat
sedih. Contoh ayat yang kedua. Saya tidak berputus asa walaupun saya gagal dalam ujian. Saya tidak berputus asa ialah ayat utama. Saya gagal dalam ujian adalah ayat kecil. Contoh yang ketiga. Cikgu membuat pengumuman bahawa jamuan akhir tahun dibatalkan. Cikgu membuat pengumuman adalah ayat utama, manakala jamuan akhir tahun dibatalkan adalah ayat kecil. Okay, digabungkan dengan kata hubung panjangan bahawa. Cikgu harap murid-murid dapat faham fungsi kata hubung panjangan dalam menyambungkan ayat utama dan ayat kecil. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan terangkan bagaimana hendak membuat latihan kata hubung pada hari ini. Untuk latihan yang pertama, arahannya ialah isi tempat kosong dengan kata hubung yang betul. Terdapat 6 kata hubung iaitu manakala, sambil, supaya, atau, kerana, tetapi. Sebagai contoh, cikgu ambil ayat yang pertama. Bapa saya garang, tempat kosong, baik hati. Apakah kata hubung yang sesuai untuk ayat yang pertama? Siapa boleh jawab? Ya, tetapi. Bapa saya garang tetapi baik hati. Tuliskan di tempat kosong. Bapa saya garang tetapi baik hati. Kemudian, perlu pangkah. Jawapan yang telah awak tulis di dalam tempat kosong perlulah dipotong supaya tidak berlaku pilihan 2 kali. Seterusnya, baiklah murid-murid, latihan yang kedua ialah bina ayat menggunakan kata hubung. Terdapat 4 kata hubung di sini. Dan, sambil, kerana, supaya. Tengok gambar yang pertama. Cikgu jadikan latihan yang pertama ini sebagai contoh. Ayatnya, ayat pertama, Zahra menyertai kempen kesihatan. Ayat kedua, keluarganya menyertai kempen kesihatan. Kedua-dua ayat mempunyai frasa yang sama iaitu menyertai kempen kesihatan. Apabila kita menulis atau membina ayat menggunakan kata hubung, frasa yang sama kita hanya perlu tulis sekali sahaja. Manakala Zahra dan keluarganya kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Jadi jawapannya Zahra dan keluarganya menyertai kempen kesihatan. Okay. Tulislah pada ruangan yang telah disediakan. Bila siap tulis, sila potong kata hubung yang telah murid-murid pilih untuk setiap ayat. Kita teruskan membuat ayat yang kedua, latihan ketiga dan juga latihan yang keempat. Jadikan contoh yang cikgu beri ini sebagai panduan. Baiklah murid-murid. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi di sesi PDPR yang akan datang. Assalamualaikum.